mengurus kenderaan dengan baik, mengurus risiko dan mengurus data dan laporan. Dan ini adalah merupakan sokongan kepada Akta OSHA 1974. Sebab itulah kita mengambil tindakan terhadap beberapa bas-bas yang telah melakukan kesalahan, dan yang terkini baru-baru ini kita telah withdraw permits kepada syarikat KL Melaka terhadap kesalahan yang telah berlaku, kemalangan yang berlaku di Simpang 4 Melaka, dan juga kepada kemalangan yang berlaku di Genting Sempah, di mana kita telah withdraw permit kepada syarikat tersebut sebanyak 99 permit, dan menyebabkan syarikat Taipan Suria ini terpaksa ditutup. Ya. Terima kasih Datuk Musi. Menteri, the crusher problem is the issue. Isunya apa dia? Di samping yang Menteri sebut tadi bahawa jumlah kemalangan, kematian mereka yang menggunakan bas jauh lebih rendah daripada pemuncing, penunggang motosikal dan juga pemandu kereta. Tetapi yang mati atas jalan yang kerana dia pemandu kereta tu, dia sendiri mandu. So tanggungjawab dia. Kalau dia mati, tu baiklah dia mandu. Ataupun yang naik motosikal langgar kerana dia laju, itu dia sendiri buat. Tetapi bila orang naik bas, dia meletakkan bukan saja keyakinan dan harapan daripada driver tu, tetapi diri dan nyawa dia juga diserahkan pada driver. Itu dua isu berbeza. Yang mati, tiba-tiba dia tertidur, contohnya banyak isu. Tiba-tiba dia dengar jatuh, bas jatuh dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahawa dia letakkan harapan dan kepercayaan kepada driver. Tetapi kalau kita tengok isu di samping masalah-masalah lain yang Menteri sebut tadi, yakinkah Menteri bahawa gaji pemandu-pemandu ni kena review? Maknanya di samping kita mengatakan bahawa gaji tidak boleh naik kerana ini akan membebankan pengguna bas, tetapi tidak masuk akal untuk pemandu bas dapat gaji RM300 sebulan, dia hidup atas komisen. Dan ini ialah isu yang besar yang harus kementerian tengok balik. Pergilah Australia ke mana-mana negara ni supaya kita buat kajian lah. Kerana tidak mungkin pemandu bas boleh hidup atas gaji RM3 dan hidup atas komisen. Itu yang saya minta. Terima kasih. Terima kasih di atas keprihatinan yang berhormat. Sememangnya perkara ini adalah merupakan salah satu isu yang sedang kita ingin tangani, dan dengan bantuan daripada Kementerian Sumber Manusia, perkara soal penetapan gaji ini adalah merupakan sesuatu yang sedang dibincangkan secara aktif, dan ada juga cadangan-cadangan untuk mengadakan gaji minima, dan perkara ini adalah tertakluk kepada keputusan akhir yang akan dibincangkan dan akan diputuskan bersama dengan Kementerian Sumber Manusia. Berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh yang berhormat tadi, iaitu berkaitan dengan selain daripada usaha-usaha yang saya nyatakan tadi, SHI dan sebagainya, kita juga sedang dalam proses untuk melaksanakan automated enforcement system, iaitu merupakan salah satu daripada mekanisme yang membolehkan kita dapat melaksanakan enforcement secara automatik, dan ini akan dapat membantu untuk memastikan supaya syarikat-syarikat bas dan juga kenderaan-kenderaan lain dapat mematuhi peraturan dan juga undang-undang dan peraturan di jalan raya. Berkaitan dengan isu yang dibangkitkan, iaitu berkaitan dengan saman ekor yang dibangkitkan oleh yang berhormat tadi, saya ingin menyatakan di sini bahawa sebenarnya saman ekor ini bukanlah adalah merupakan satu notis yang dikeluarkan oleh POL 170A, iaitu adalah bertujuan untuk mengenal pasti pesalah, dan ianya adalah dihantar kepada registered owner, dan sekiranya pemandu itu agree ataupun mengaku bahawa beliau telah melakukan kesalahan, maka ia mungkin akan membayar saman atau diminta untuk membayar saman. Dan sekiranya dia tidak agree atau disagree, maka dia akan dikeluarkan satu saman, iaitu POL 257, iaitu actual saman, untuk bagi dia challenge ataupun mencabar keputusan tersebut di mahkamah. Dan untuk makluman yang berhormat juga, sebagai mereka-mereka yang dikenakan notis ini, mereka boleh minta sebenarnya untuk melihat sendiri gambar-gambar tersebut, sama ada gambar-gambar tersebut mereka yang memandu ataupun orang lain yang memandu. Dan ini adalah merupakan satu cara bagaimana mereka dapat memastikan sama ada mereka ingin mencabar ataupun
mereka membayar saman. Dan untuk makluman yang berhormat juga, berkaitan dengan blacklisting ini, saya ingin menyatakan di sini sebenarnya di dalam Akta Pengangkutan Jalan ini telah pun ditetapkan dalam Seksyen 17(1)(d), ianya telah pun menetapkan bahawa Jabatan Pengangkutan Jalan berhak untuk membolehkan supaya satu Rotex tidak boleh dibaharui sekiranya ada satu kesalahan ataupun ada satu perkara yang perlu seseorang pemilik kereta itu ingin selesaikan. Sebab itu mereka diminta, ianya merupakan satu cara untuk membolehkan dia datang untuk menjawab terhadap beberapa kesalahan-kesalahan, dan tidak bermaksud untuk menetapkan bahawa ianya sudah salah. Tetapi apabila ia datang, apabila dia datang untuk mendapatkan, yang berhormat, tunggu sebentar, blacklisting tersebut, maka ianya boleh dapat melihat sama ada beliau bersetuju untuk membayar saman ataupun untuk mencabar satu keputusan itu di mahkamah. Baik, terima kasih Datuk Pengurusi. Terima kasih Muhammad. Ini isu dia yang berhormat, bahawa orang-orang ini tidak pernah dipanggil oleh JPJ untuk melihat sendiri sama ada rekod-rekod itu wujud ataupun tidak. Mereka tidak pernah dipanggil oleh JPJ. JPJ terus blacklist mereka punya disinari hitamkan kenderaan mereka, nama mereka. Jadi ini yang jadi isunya. Kalau dipanggil, mereka pergi tengok betul, okey, mungkin itu atas tebal mereka terima ataupun tidak. Tetapi saya nak katakan kepada Muhammad bahawa ini keputusan mahkamah. Mahkamah kata 17(1) itu tidak boleh dipakai. Ini mahkamah kata bukan orang tepi jalan kata, ini mahkamah yang buat ruling. Jadi macam mana yang Muhammad kata bahawa 17(1) itu boleh dipakai? Tapi saya masih boleh menerima bahawa kalau yang Muhammad kata bahawa mereka boleh datang tengok sendiri, tapi selamanya mereka tidak pernah dipanggil, mereka terus di blacklist. Yang berhormat, saya ingin menyatakan di sini bahawa sebenarnya apabila seseorang itu di blacklisting, tujuannya ialah supaya membolehkan dia datang untuk berjumpa dengan Jabatan Pengangkutan Jalan. Dan apabila mereka datang ke Jabatan Pengangkutan Jalan, mereka boleh melihat ataupun meminta supaya sesuatu, sebab saman Eko ataupun Pol 170A ini adalah dikeluarkan oleh polis. Jadi apabila dikeluarkan oleh polis, mereka boleh ke pejabat polis ataupun ke pejabat polis untuk mendapatkan gambar. Mereka boleh bayar RM10 untuk dapatkan gambar, dan daripada gambar itu mereka boleh menentukan sama ada mereka bersalah atau tidak. Ini adalah merupakan peraturan biasa. Kerana apabila kita tidak mengirimnya, tetapi kita memberikan notis itu untuk membolehkan kita datang berjumpa dengan pihak JPJ, dan selanjutnya boleh berjumpa dengan pihak PDRM. Datuk Pengurusi Muhammad, kalau mereka tak datang ataupun mereka tak datang nak tengok, bermakna bahawa mereka sudah bersedia ke mahkamah. So polis samalah mereka ke mahkamah. Apa pula nak di blacklist? Maknanya mahkamah yang mesti memutuskan mereka bersalah, bukan polis dan JPJ menghukum mereka bersalah. Sekarang polis dan JPJ bila blacklist seolah menghukum mereka telah bersalah, sedangkan mahkamah belum kata mereka itu bersalah. Ya, jelas mungkin yang berhormat tidak faham. Saya katakan tadi bahawa blacklist itu adalah untuk membolehkan dia datang, untuk dia datang supaya dapat menyelesaikan, untuk compel dia datang. Dia macam warrant tangkap lah. Kalau kita bagi dia warrant tangkap, dia datang. Apabila dia datang, dia akan bersedia untuk menyelesaikan masalah. Sama ada dia nak tengok masalah dia itu, dia nak challenge ataupun dia nak bayar saman, itu satu penyelesaian. Kalau dia bersedia challenge, kamu tidak, JPJ tidak boleh blacklist. JPJ tidak boleh blacklist. Ini isu JPJ tidak boleh blacklist. Saya nak sebut bahawa 17(1) itu mahkamah kata salah. Jangan nak lawan dengan mahkamah. Yang mahkamah, yang kes di Sarawak itu masih lagi di appeal. Saya ingin nyatakan di sini bahawa sebenarnya dalam pendakwaan itu ada defektif. Sebab itu pihak JPJ akan membuat appeal, dan keputusan mahkamah itu belum lagi muktamad. Walaupun ada keputusan, selagi mana appeal belum didengar, selagi itulah bahawa keputusan ini terpakai. Ya, tetapi kita mengatakan bahawa ada peruntukan yang membenarkan di dalam Akta Pengangkutan Jalan. Dimansuhkan. Ada peruntukan dalam Akta Pengangkutan Jalan. Jadi saya fikir saya sudah menjawab yang berhormat. Saya juga ingin menyatakan di sini berkaitan dengan
kejadian